Alah, subsidi minyak ditamatkan. Sekarang, subsidi ayam pula ditamatkan. Apa lagi lepas ni? Kenapa kerajaan buat macam ni? Sabar, sabar. Mari sini saya kongsikan. Tahu tak, perbelanjaan kerajaan meningkat hampir 2 kali ganda dalam masa 14 tahun untuk menampung subsidi yang diberikan kepada barang-barang yang terpilih. Contohnya, ayam, telur, minyak, elektrik, beras dan tepung. 1/3 daripada 230 bilion ringgit hasil kerajaan pada tahun 2022 digunakan untuk menampung subsidi ini sahaja. Habis tu, macam mana kita nak hidup selepas subsidi ditamatkan? Tenang, tenang. Kerajaan bukan terus hapuskan subsidi, tetapi ia diubah kepada subsidi bersasar. Kita subsidi kepada 3.5 juta orang asing. Kita subsidi kepada golongan maha kaya. Program subsidi macam diesel, minyak, ayam, semua ini dapat manfaat kepada golongan kaya. Jadi kita nak elak daripada ini berlaku. Dengar tu, yang tidak layak pun menikmati subsidi kerajaan. Sedangkan mereka tidak perlukan bantuan tersebut. Kalau macam tu, kos sara hidup akan naik juga. Apa jadi pada inflasi? Apabila subsidi bersasar dilaksanakan untuk beberapa barang tertentu, sudah tentu ini akan memberi impak kepada kos sara hidup. Kalau kita lihat adakah kebimbangan ini wujud, memang ya. Ianya boleh memberi impak kepada kadar inflasi disebabkan pada masa ini kita punya kadar inflasi rendah. Jadi kalau dia naik sedikit itu boleh lagi orang kata terkawal. Malaysia mempunyai inflasi antara yang rendah berbanding negara lain seperti Filipina, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Kenapa kerajaan nak jalankan juga subsidi bersasar ni? Semua ke subsidi akan tamatkan? Melalui pembentangan Belanjawan 2024 yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dengan melaksanakan rasionalisasi subsidi secara perlahan-lahan, ini akan memberikan penjimatan yang lebih banyak kepada kerajaan. Oleh itu, dengan penjimatan tersebut, ia akan disalurkan semula kepada golongan yang lebih memerlukan. Tambahan lagi, perbelanjaan untuk pembangunan negara seperti perkhidmatan perubatan, pembinaan sekolah dan hospital, kenaikan gaji dan banyak lagi dapat dipertingkatkan. Kejap. Semua subsidi nak ditamatkan? Kerajaan tak ada duit ke? Maksudnya, ekonomi Malaysia tak baguslah. Bank negara unjurkan pertumbuhan 4%, manakala IMF pula unjurkan pertumbuhan 4%. Bagaimana pula dengan pertumbuhan global? IMF unjurkan pertumbuhan global hanya pada 3%. Ya, ini bukan kita yang saja-saja rekap. Ini unjuran dari IMF. Bila satu dunia alami pertumbuhan yang lembap, Malaysia sebagai negara pengeksport juga terkesan. Namun, Malaysia masih positif dan IMF sendiri unjurkan pertumbuhan Malaysia lebih tinggi berbanding pertumbuhan global. Jom like, follow dan subscribe media sosial Berita RTM untuk lebih banyak berita terkini.